Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin di dalam bab kelebihan Kitabul Fadail, kitab yang menyebut tentang fadilat, kelebihan-kelebihan ibadat. Sambungan perbincangan kita dalam bab sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha, bab sembahyang sunat maghrib, sama ada sebelumnya atau selepasnya. Jadi kita nak belajar ni, sunat ni kita masih lagi dalam bab sunat-sunat yang dilakukan mengiringi salat fardu, yang dipanggil sunat ratibah, sunat kapit waktu, sebelumnya, selepasnya. Jadi sambungan kita pada kali ini iaitulah sunat lepas maghrib dan sebelum maghrib. Umat Islam diwajibkan mengerjakan sembahyang fardu sehari semalam 5 waktu. Di samping itu digalakkan juga kepada mereka agar menunaikan sembahyang-sembahyang sunat yang lain, termasuklah sunat sebelum salat waktu fardu ataupun selepasnya. Jadi ada yang muakkad dan ada yang tidak muakkad yang telah kita huraikan di dalam bab awal bau ni. Oleh sebab itu para sahabat dan umat Islam di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang-sembahyang sunat kerana ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbezaan di antara kita dengan mereka. Orang zaman dulu, orang-orang yang saleh, bila sebut tentang sunnah Rasulullah, perbuatan Nabi, amalan Nabi, dia tak tanya dah, dia pakai buat. Mari manusia makhluk di zaman hari ni, dia tanya lagi, sunnah itu wajib ke sunat? Kalau kita kata wajib, baru dia nak buat. Kalau kata sunat, sunat je. Mana sunat je tu tidak besar lah bagi dia. Jadi kita sebagai orang Islam, tak, kita letak di hadapan kita, ini sunnah, ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal. Dalam kitab ni kata para sahabat di zaman Rasulullah tak tinggal sembahyang sunat. Para sahabat-sahabat kita hari ni macam mana agak-agak dengan sembahyang sunat? Kena suruh pun tak sembahyang lagi. Sayang tak sayang? Mari awal ke masjid tak sembahyang sunat, duk buat tunggu hari qamat. Allahu akbar. Taqaddama fi hadhihi al-abwab hadis Ibn Umar wa hadis Aisyah wa huma sahihani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-maghrib rak'ataini. Jadi Imam Nawawi telah menjelaskan kepada kita bahawa sebelum ini telah disebutkan di dalam bab-bab yang telah lepas mengenai hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga hadis-hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kedua-dua hadis ini adalah hadis sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat selepas menunaikan fardu maghrib. Jadi tujuan dia sebutnya, Imam Nawawi sebut hadis ini nak kita supaya kita undur balik ke belakang, riwayat balik hadis yang lepas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat selepas maghrib. Hadis mana tu? Hadis Aisyah tu, yang kita belajar dah pada jalasah kita yang lepas, iaitu hadis, tengok muka surat sebelumnya tu, muka surat 243, maaf 244, wa anha tu kan. Thumma dia apa ni, wa kana yusalli bin nasil maghriba thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini. 244 hadis. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi kita melakukan hadis lepas maghrib. Tambah dengan hadis ni pula apa dia? Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalithati liman syaa. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maksud hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
sembahyanglah kamu semua sebelum salat maghrib, yakni sunat rawatib sebelum maghrib. Nabi kita ulang 3 kali, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, 3 kali dia ulang. Kemudian baginda menambahkan lagi dalam sabdanya untuk kali yang ketiga pula, liman syaa, bagi mereka yang mahu melakukannya. Jadi ada perbezaannya. Salat sebelum zuhur, Nabi masuk dalam kategori siapa dia melakukannya dapat bangunan, dapat banglo dalam syurga. Salat sebelum maghrib ini Nabi kata liman syaa, bagi siapa yang nak salat. Itu menunjukkan bahawa darjah dia tidak darjah sunat muakkadah, sunat muakkad yang kuat yang Nabi kita tak tinggal. Tapi sunat tu tetap sunat. Belum maghrib tu sunahnya bila kita duduk dalam masjid, orang sudah azan kita salat. Ada hadis ni, hadis Bukhari ni. Pengajaran hadis dia kata apa sini? Semayang sunat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib juga sangat-sangat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tetapi hukumnya tidaklah sunat muakkadah. Maknanya bukan satu sunat yang kuat. Dia beza muakkad dengan tak muakkad. Dalam kita belajar hukum semayang sunat ni, yang muakkadah tu kalau kita terlepas kerana sebab-sebab tertentu, bukan kerana malas. Mana kalau kita duduk di masjid tak salat saja ya, buah. Lepas sembahyang nanti nak qada. Alah. Dia naknya memang kita terlepas. Kerana tertidur ke apa masyakkah ke terlepas, maka sunat muakkad ni boleh kita qada selepas tu. Sunat muakkad belum zuhur, kita boleh qada lepas zuhur. Itu kedudukannya tinggi. Nak ayat martabat sunat muakkad ni sunat yang kalau terlepas boleh qada. Nabi kita terlepas sunat muakkad lepas zuhur, dia qada lepas asar. Dalam hadis yang jelas Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa salat lepas asar? Kan Nabi kita larang. Nabi kata tak, salat aku ni buat ni qada yang lepas zuhur tadi kerana aku terlalu sibuk menguruskan hal kedatangan rombongan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza tuan-tuan apa ni muslimin kena tanda sunat muakkad tu maknanya sunat yang kuat tuntutannya disuruh sehingga peringkat kalau terlepas boleh qada. Ini berbeza dengan salat yang tidak muakkad. Jadi kalau terlepas habislah. Sajalah hari ni, tunggu esoklah kalau nak salat lagi. Itu. Yang kedua, orang yang sentiasa mengamalkan sembahyang sunat rawatib sangat dikasihi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mananya tak kasih? Kan kita dah belajar hadis yang lepas, seorang sahabat minta nak iring Nabi dalam syurga. Ingat tak ingat cerita? Nabi tanya, "Mun nak apa?" Sahabat ni cerdik. Dia tak minta projek. Tak kata mari balok ke sepatai dua dak. Dia kata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta nak murafiq, nak iring Nabi dalam syurga, nak dekat dengan Rasulullah dalam syurga. Nabi kata apa? "A'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Nabi kata, banyak bantu aku untuk bawamu ke tempat yang kamu nak tadi dengan banyakkan sujud pada Allah SWT. Jadi kita nak supaya banyak kasratis sujud itu memberi kepada kita peluang untuk dekat dengan Nabi SAW. Itu kedudukannya tinggi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala laqad ra'aitu kibar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari 'inda al-maghrib, rawahu al-Bukhari. Anas kata, sesungguhnya aku telah melihat golongan sahabat yang paling ramai dengan baginda, yang paling rapat, sahabat-sahabat besar, kibar sahabat, maknanya sahabat-sahabat besar, VIP lah zaman kita hari ni, orang yang rapat dengan Nabi SAW ini, bersama-sama masuk ke masjid dengan keadaan bersegera setelah laungan azan maghrib selesai untuk membolehkan mereka menunaikan sembahyang sunat rawatib. Yabtadiruna sawari, maknanya cepat-cepat masuk, ambil tiang mana-mana duduk situ salat, takut tak sempat sembahyang maghrib. Nak sembahyang sunat sebelum maghrib tu ada. Itu menunjukkan bahawa sembahyang maghrib itu ada sunatnya, tidak jadi masalah. Jadi ada setengah kawan kita ni, sahabat-sahabat kita ni semangat sangat ni, dia kata tak ada sunat belum maghrib, yang menyebabkan mereka tak masuk dalam masjid. Dia tunggu di tangga masjid, tunggu orang lepas azan, orang qamat baru salat, tak masuk masjid pasal dia kata tak ada sunat belum maghrib. Ini jelas hadis, 2-3 hadis kita baca ni hadis Bukhari. Walaupun dia sunat tidak sunat muakkad, tapi satu sunnah yang boleh kita buat sebelum daripada salat maghrib. Hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala
kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Faqila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha? Qala kana yarana nusallihima falam ya'muruna wa lam yanhana. Rawahu Muslim. Anas kata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami telah bersembahyang 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum sembahyang maghrib. Maksudnya lepas azan maghrib kami sembahyang sunat. Sunat qabliyah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Ia ditanya, orang tanya, "Hei Anas, yang kamu buat ni apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama-sama sembahyang sunat itu?" Nabi sembahyang ke tak? Yang mung kata buat. Maka Anas radhiyallahu taala anhu pun menjawab bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah melihat kami semua bersembahyang 2 rakaat itu, tetapi baginda tidak pula menyuruh kami melakukan dan tidak pula beliau melarangnya. Maknanya hadis ini kalau kita belajar dalam ilmu hadis, dia panggil hadis iqrar. Apa makna hadis iqrar? Nabi perakui bahawa amalan ini tidak jadi masalah. Sebab Nabi tengok, Anas kata Nabi tengok, kana yarana, dia tengok kami salat. Kalau benda tu tak boleh salat, Nabi kata la, jangan sembahyang waktu ni waktu larang. Contohnya tak ada, waktu ni tidak sunat, Nabi kita diam tengok. Jadi tak semestinya Nabi kita buat, tapi oleh kerana dia tak larang, maka boleh kita lakukannya. Dan seolah-olah kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau benda tu tak baik, dia engkar, dia akan perbetulkan. Itu hijab Nabi. Jadi dia tak malu ke orang, dia malu ke Tuhan. Kita hari ni mungkin kalau kita tengok orang tak betul, kita tak betulkan. Tak betul tu 2 sebab. Sama ada kita sendiri pun tak reti nak betul dia. Hak ni hak ramai tak? Mana kita tengok orang tak betul, kita nak betul juga tak boleh, pasal kita pun tak yakin betul ke tidak hak aku ni. Sebab dia tak yakin. Satu lagi penyakit yang bahayanya, penyakit malu. Kenapa tak tegur orang salah tu? Malu. Kadang-kadang bukan sekat malu, orang panggil temakai budi. Orang ni baik sangat dengan kita ni, bagi duit ke, bagi apa benda. Banyak kes yang berlaku sedemikian. Anak tanya sahabat-sahabat, kenapalah orang-orang yang kuat ni, berdakwah ni, hebat dia ni, tak berani nak tegur orang-orang yang kira orang kuat lah, orang besar juga, tak berani nak tegur. Kenapa tak berani nak tegur? Jadi maklumat yang diberi, dia kata macam mana nak tegur orang ni di antara penyumbang yang terbesar yang bantu dia, bantu sekolah dia ke, bantu apa dia ke. Mana kita nak tegur dia pakaian macam mana isteri tak betul, pakaian aurat tak terjaga pun tak berani nak kata, sebab kan merajuk pula orang tua ni, tak mari pula sumbangan kita. Jadi itu bukan kita, bukan buat tuduhan, tapi adalah cakap-cakap di antara sesama kita pendakwah ni. Dia kata susah kadang-kadang kita ni termakan budi dengan orang, nak tegur orang pun tak boleh. Sama dengan ayah-ayah hari ni, mak ayah kita hari ni di kampung-kampung berani tegur anak. Kalau anak balik bawa kereta bersama Kuala Lumpur, pakai seluar ketat, baju tukar saiz dengan adik, berani tegur? Tak tegur dah. Turun-turun juga kepala abah tengok ketat, tengok tangan 1,000 BPT. Kita noreh buat 5 hari dah, berambak dengan pacak tali 1,000. Anak klik 1,000. Tak tegur pas mati. Nak tegur kan, nak tebal tegur acak ke tak balik lah dia ni. Ni masalah. Nasib lah. Jadi cerita Anas ni dia panggil masabatil iqrar. Mana Nabi tengok, Nabi tak larang. Hadis ni hadis Muslim. Pengajaran hadis 2 dan 3 yang kita belajar tadi, apa dia kata? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat melakukan amalan-amalan sunat, termasuklah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kedua, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perakuan. Nabi kita aku, itu makna perakuan. Kalau pengakuan, mana kita mengaku. Perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk melakukan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib ini, sama ada beliau menyuruh atau melarang, menunjukkan bahawa sembahyang itu sunat sahaja, maknanya tidak wajib dan tidak juga satu perkara yang tak boleh kita buat. Maka kita boleh buatlah sembahyang sunat sebelum maghrib. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu lagi, kunna bil madinati fa idza azzana al muazzinu li salatil maghrib ibtadarus sawari faraka'u rak'ataini hatta innar rajula al-gharib
la yadkhulul masjida fayahsabu anna as-salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Rawahu Muslim. Kata Anas, kami semua berada di Madinah ketika tukang azan, mana muazzin, selesai melaungkan azan untuk sembahyang maghrib. Orang ramai pun bersegera masuk ke dalam masjid dengan memenuhi ruang masjid untuk menunaikan sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi orang penuh masuk masjid, duduk di saf ni. Sehinggalah mereka yang bukan penduduk tempatan, orang luar mari. Betul lah orang singgah nak berhenti salat di situ contohnya. Menyangka bahawa mereka semua telah selesai menunaikan sembahyang maghrib disebabkan ramainya orang-orang yang sembahyang sunat itu. Jadi orang tengok, sudah dah salat, sebab ramai sangat orang sembahyang. Rupanya orang itu sembahyang sunat. Boleh kata boleh masjid kita ni kita jadikan model dengan sebagaimana sahabat tadi. Bila sudah azan, tak kira lah azan maghrib ke azan isya ke, perlu pakat bangun semua. Bangun semua melakukan sembahyang sunat. Biar orang tengok, sudah dah salat, baru nampak kuatnya kita melaksanakan tuntutan salat itu, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis ini riwayat Muslim, pengajaran hadis, para sahabat dan umat Islam di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba melakukan kebajikan seperti sembahyang sunat rawatib. Rawatib itu makna sunat pengiringi salat, sama ada qabliyah atau ba'diyah. Qabliyah atau ba'diyah. Yang kedua, sembahyang sunat rawatib 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib, sunat muakkad. Jadi dia kata sembahyang sunat rawatib 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib, sunat muakkad. Tetapi 2 rakaat selepasnya itu pula tidak sunat muakkad. Ini terbalik ni. Terbalik. Kena baiki kitab ni mana-mana pun. Tulis itu. Sembahyang sunat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib. Tulis tambah. Tidak, tulis di kitab tu. Memang kena tanda ni. Terbalik ayat ni. Baiki kitab. Tidak sunat muakkad ataupun bukan sunat muakkad. Tidak ataupun bukan. Tetapi 2 rakaat selepas itu pula adalah yang tidak tu akad letak atas, buang tidak di bawah ni letak adalah sunat muakkad. Baiki dah. Kena baiki. Jangan kata ni kitab ni, kata betul lah kitab ada salah cetak, takkan kita nak baca hak salah. Itu berat. Satu kesalahan berada buku yang kita baca pagi, besar salah itu. Penterjemah dia bertanggungjawab lah. Dia terjemah tentang kata-kata seorang ulama yang menghuraikan tentang Allah. Dia kata Allah adalah Al-Khaliq. Pencipta ini tidak sama dengan makhluk yang diciptanya. Itu yang betul. Dia gitu tulis Allah adalah pencipta, gugur kalimah tidak. Dia kata sama dengan makhluk. Kata kapi ni. Terjemahan ni terjemahan kapi ni, terjemah. Kesalahan teruk. Masa hilang satu kalimah la tu, tidak tu, maknanya lari jauh sangat. Ini pasal itulah kita terjemah kitab ke, kita baca kitab orang terjemah ke, kita jangan duduk tengok 100% lah. Kalau tengok salah tu salah lah. Jangan duk kata macam mana awak ni baiki kitab orang. Kita bukan nak baiki kitab orang, nak betul balik, nak bantu. Kan semua penulis kitab kata, mana-mana kesalahan yang kamu tengok dalam kitab aku ni, perbetulkanlah dia. Jangan dicerca. Semua ulama tulis gitu. Jadi kalau kita kata tak boleh betul ni, boleh jadi dia tulis dengan kasyah kau, dengan apa kau, tak boleh nak kata, tak ada. Yang pentingnya fakta tu mesti jelas. Jadi tanda di situ sunat 2 rakaat kita baca sekali lagi. Ni tanda dah sebelah apa ni? Alik muslimat kita dengar baik-baik. Sembahyang sunat rawatib 2 rakaat sebelum maghrib bukan sunat muakkadah. Tulis bukan. Tetapi 2 rakaat selepasnya itu pula adalah sunat muakkad. Dia terbalik ayat ya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada setiap umatnya mengerjakan amalan sunat walaupun bukan sunat muakkadah, kerana orang yang bersungguh-sungguh melakukan amalan baik itu akan memberi faedah kepada dirinya sendiri, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Betul tak? Orang yang buat benda baik ni, faedahnya duduk di mana? Duduk di diri dia. Siapa dia kata tak ada diri dia ni? Jadi itulah
Cuma Nabi kata liman syaa, bagi orang yang nak. Jadi maksudnya kalau orang tu duduk dalam masjid dah, contohnya dia masuk awal lagi duduk masjid, dia sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian lepas azan dia tak nak bangun lah, dia duduk diam, tak ada masalah. Kita tak payah kata awak ni apa ni, tak. Kerana liman syaa disebut dia tu liman syaa, bagi orang yang nak, supaya kita tidak jadikan dia itu sunat ratibah yang muakkadah, macam nampak macam itulah. Habislah kita bab ni, kita berpindah pada bab sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha. Bab sunat isya qablaha wa ba'daha. Nah, jadi bab pada menyatakan sunat sembahyang isya sebelum dan selepasnya. Bab sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha, bab menerangkan sembahyang sunat rawatib selepas isya dan sebelumnya. Orang-orang yang berhajat untuk mendapat keredaan hidup di dunia dan juga di akhirat, hendaklah memperlengkapkan diri dengan amalan-amalan yang dituntut oleh syarak, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Semua benda yang sunat jangan tambah jah di belakang, jangan seolah-olah kita memperlekehkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata sunat jah, sunat jah dah. Kenapa tu? Sunnah ni Nabi buat, Nabi suruh. Kita tak nak buat cerita lain, tapi jangan duduk nampak perlekeh, duduk diam. Kenapa mu tak buat? Allah, ada masalah sikit. Jawapan tu menunjukkan kita bukan apa ni, bukan memperkecilkan. Kita kenapa tak buat? Allah, ada masyarakat sikit. Jawapan biar orang terima. Jangan kata kenapa tak buat? Tak wajib. Jadi bila tak wajib, ramai ni ada setengah-setengah orang ni bila pergi Mekah, dia tak pandai nak baca doa contohnya. Dia perli main, dia kata doa-doa semua tu tidak syarat belaka tu, tidak syarat sah haji. Memang tidak syarat sah haji. Haji ni perbuatan, haji ni amalan, bukannya bacaan, amalan. Tapi walaupun dia tidak wajib, tapi sunnah Nabi kita buat. Nabi kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, Nabi kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah. Nabi kita duduk berzikir sepanjang masa dia. Di Arafah dia berzikir, dia di tengah tawaf berzikir. Cuma orang sahabat-sahabat tak dengar dia baca apa. Maknanya asas zikir itu ada. Jangan duduk pandai lekeh. Oleh itu, di antara amalan-amalan sunat yang sangat-sangat dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang sunat 2 rakaat selepas isya dan juga di antara azan dan iqamah. Jadi lepas isya ni jelas kepada kita termasuk di dalam sunat muakkadah, sunat ratibah muakkadah. Sunat mengiringi salat yang kuat dituntut melakukannya. Itu kena ingat. Fihi hadis ibn Umar as-sabiq, sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da al-isya, wa hadis Abdullah ibn Mughaffal baina kulli azanaini salatun. Dua-dua hadis ni muttafaqun alaih. Maksudnya penerangan mengenai bab sembahyang sunat rawatib telah disebut di dalam hadis-hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebelum ini. Ibnu Umar kata apa? Aku telah bersembahyang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat selepas isya. Jadi jelaslah Ibnu Umar kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat selepas isya 2 rakaat. Dan hadis daripada Abdullah bin Mughaffal pula mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dituntut supaya sembahyang sunat di antara 2 azan. Jadi ini baina kulli azanaini salatun, di antara 2 azan. 2 azan tu apa? Azan dan iqamah. Itu bahasa Melayu, bahasa Arab dia ringkaskan 2 azan. Al-qamaraini 2 bulan. 2 bulan itu maksudnya bulan dengan matahari. Asy-syaikhaini 2 syekh, Abu Bakar dengan Umar. Contohnya lah. Jadi dia mudahkan, orang panggil bahasa ringkas. Pengajaran hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat rawatib 2 rakaat selepas sembahyang isya. Tengok kalimah tidak pernah. Pasal apa? Dia termasuk dalam muakkadah yang kuat tuntutan melakukannya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada umatnya supaya bersembahyang sunat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah maknanya menunjukkan bahawa 2 tempat ini ada salat. Yang ketiga,
Sembahyang sunat rawatib mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, hanya Allah Taala sahaja yang mengetahuinya, dan sebahagiannya kita telah pun belajar betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa dia boleh menjaga 10 rakaat satu hari satu malam. Riwayat lagi lain kata 12 rakaat. Siapa dia boleh jaga 12 rakaat satu hari satu malam, iaitulah sembahyang sunat rawatibah ni, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Taala bina kepadanya sebuah rumah dalam syurga. Tinggi ke rendah pangkat sembahyang sunat rawatib ni? Tinggi. Yang pertamanya dapat satu banglo dalam syurga. Yang kedua, kan dalam hadis lain, hadis tentang salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kira-kira amalan yang pertama sekali dikira pada hari kiamat, amalan anak Adam ni, yang pertama sekali dikira pada hari kiamat, salatuhu, salat dia. Mula-mula sekali buka file salat. Banyak ni cacat ni. Ada korak lagi, ada kerapu lagi, ada cala-cala lagi orang panggil. Macam mana? Maka Allah Ta'ala perintah pada malaikat, kamu buka fail salat sunat dia. Ada tak ada salat sunat? Kalau ada, ambil salat sunat tu, pergi tampung. Apa ni? Di atas salat fardu kita yang berlaku sedikit cari ke kurang tu, salat sunat yang menampung. Maka kerana itu sangat penting lah. Selain daripada kita hidup dalam keadaan salat sunat juga membantu untuk menyempurnakan salat fardu kita yang kurang itu. Ya, bab sunnatil Jumaah, bab yang menerangkan sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang Jumaat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Islam supaya menunaikan sembahyang fardu. Di samping itu juga diwajibkan ke atas orang laki-laki supaya menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Orang laki-laki wajib kena sembahyang Jumaat. Sesiapa yang tidak menunaikan kewajipan itu tanpa ada uzur syar'i, dihukumkan berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat, berdosa lah dia. Orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, dosa? Tak berdosa. Pasal apa Allah Ta'ala longgarkan orang perempuan yang tak payah pergi sembahyang Jumaat? Sebab urusan dia banyak. Sembahyang Jumaat ni sembahyang tengah hari. Waktu tu waktu nak makan, tak makan. Nak makan. Jadi kalau perempuan berebut kena pergi sembahyang Jumaat juga, balik tengah hari siapa nak masak? Satu. Yang kedua, orang perempuan ada anak. Kita ada bin ya, tak? Kita orang lelaki ni ada bin. Bin dengan binti ada. Anak ada. Tak jaga kita. Orang perempuan jaga anak, kena anak 10. Kalau dia tak ada pengasuh, semua anak kecil belaka, takkan nak bawa 10 orang mari masjid. Mana ada masjid nak tampung? Mak dia seorang, anak 10. Nak tak mana? Jadi Allah Ta'ala yang maha kaya, maha sempurna ilmunya, tahu bahawa masyaqqah kepada hambanya, maka diwajibkan sembahyang Jumaat ni kepada orang lelaki. Orang perempuan duduklah di rumah dia, maya zuhur di rumahnya, tak ada masalah. Tapi kalau dia mari, macam masjid kita ni, alhamdulillah, Masjid Sungai Ria ni, Masjid Ar-Rahman kita ni, di antara dia mula daripada permulaan di asas sembahyang Jumaat sini sampai hari ni, alhamdulillah, kaum ibu wanita muslimah boleh sembahyang Jumaat di masjid ni. Jadi kita maklumlah kepada semua jemaah muslimat yang ada di mana-mana saja, kalau rasa dia nak sembahyang Jumaat, setengah orang ni dia pergi Mekah, dia biasa sembahyang Jumaat di Mekah, di Madinah. Jadi balik Malaysia tak ada tempat, imam tak bagi tempat, semua ruang wanita telah diambil oleh orang lelaki. Jadi mari Masjid Ar-Rahman kita ni, Masjid Sungai Ria ni, boleh sembahyang Jumaat insya-Allah taala. Ini kelebihan kita pun. Tak mak buah kita naik atas. Mari. Terkejut orang setengah orang tu. Ada sembahyang Jumaat wanita sini? Ada. Pasal apa imam khutbah muslimi dan muslimat? Dia ingat kita salah cakap. Muslimi dan muslimat. Biasa orang mana ada muslimat dalam khutbah. Kaum sidang muslimin, kaum muslimin, sidang Jumaat tak? Jadi masjid kita dah ada wanita, kena sebutlah muslimat tu. Kalau tidak dia kata tak cakap dengan dia. Itu masalah. Jadi fihi hadis Ibn Umar as-sabiq, dalam hadis yang lepas, hadis yang telah kita baca dulu, annahu sallallahu alaihi wasallam annahu salla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'dal jum'ah, muttafaqun alaih.
Bab ini telah diterangkan dalam hadis Ibnu Umar yang lepas, bahawa dia telah bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat selepas mereka menunaikan sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, Ibnu Umar sembahyang sunat 2 rakaat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Jadi siapa dia sembahyang sunat, rawahu Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu semua bersembahyang Jumaat, maka hendaklah kamu semua melakukan sembahyang sunat 4 rakaat selepasnya. Jadi naknya sembahyang sunat lepas Jumaat ni sama ada kita salat 2 ataupun kita salat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat ni jadi kalau kita rasa boleh buat di rumah, kita salat 2 rakaat sini contohnya. Takut terlepas semua ni, lepas tu 2 lagi tambah di rumah. Biasanya siapa di rumah tu masalah lah tak? Dia pakai sejadah lah, macam-macam lah. Pengajaran hadis, sembahyang sunat rawatib 4 rakaat selepas sembahyang Jumaat itu adalah sunat muakkad. Yang kedua, sembahyang Jumaat adalah fardu ain kepada setiap orang laki-laki yang telah cukup syarat-syaratnya, dan berdosa bagi mereka yang sengaja meninggalkan Jumaat tanpa ada uzur syar'i, mana keuzuran yang dibenarkan. Hari ini bila orang baca dalam kitab dia bahawa Jumaat ni siapa dia tinggal 3 kali Jumaat, mantaraka salasa Juma'in, siapa dia tinggal kali Jumaat, ramai di kalangan masyarakat kita ni dia tak pergi sembahyang Jumaat 2 kali, kali yang ketiga baru dia pergi, pasal dia silap faham hadis tadi. Dalam hadis tu betul lah Nabi kita kata, siapa dia tinggal sembahyang Jumaat 3 kali, taba'allahu ala qalbi, Allah Ta'ala cok atas hati dia, orang ni bukan mukmin sebenar, orang munafik. Itu bahaya. Tapi kita pergi salah faham bahawa tak apa tinggal Jumaat 2 kali, 3 baru tak boleh. Salah, 3 tu cok dah tu. Sekali tu berdosa haram, 2 kali haram 2, yang ketiga cok atas hati bahawa orang ni orang ghaflah, orang ghafil, orang yang lalai pada mengingati Allah SWT. Jadi dia kata kita boleh tinggal 2 kali, tak boleh 3. Itu salah faham. Siapa dia Tok Lebah mana mengajar bagi tahu orang tak apa tak pergi Jumaat, tapi jangan cukup 3 kali. Cukup 3 kali fasik. Tak pergi sekali pun kalau tak ada sebab fasik dah. Meninggal benda wajib, fardu kata. Jadi banyak ilmu-ilmu orang kampung ni dia salah faham daripada baca hadis. Baca faham. Bukan maksudnya boleh tinggal 3 kali. Kali yang ketiga tu mana penyakit cukup berat dah tu. Cok dah ni ada. Sekali pun tak boleh. Kecuali uzur syar'i, mana orang musafir. Tak apa dia digugurkan daripada Jumaat. Dia tak Jumaat pun tak apa. Tapi biasanya orang musafir ni, biasalah anak sendiri pun kalau pergi Kuala Lumpur kau pergi mana contohnya, rasa tak sedap hati orang duduk sembahyang Jumaat, kita duduk rehat ya di bilik contoh. Tak, kita akan pergi sembahyang Jumaat juga kali orang. Sebab jiwa tu nak sekurang-kurang apa, kita nak dengar nasihat, apa ketubahnya. Ketubah orang sini apa isu dia. Pergi dia ke negeri lain, ketubah orang ni dia nak kata apa. Jadi kita boleh balik ke isu maklumat tu, boleh balik ke kampung kita tengok pengalaman nasihat kita yang beri nasihat ke orang ni pun kita nak dengar juga nasihat daripada orang. Kalau tidak sedap lah kita, orang tak pukul kita nak pukul orang. Kita sama-sama kena pukul, baru tahu apa dia penyakit kita. Kita tengok dia kata apa dalam kitab ni dulu. Wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitihi, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersembahyang lain setelah selesai Jumaat sehinggalah baginda balik ke rumahnya, kemudian baginda sembahyang sunat 2 rakaat di rumahnya. Ini asah lah. Kebanyakan sunat rawatib Nabi ni dia tak salat di masjid, dia sembahyang di rumah dia. Rumah dia tepi tu ya, buka pintu tu masuk dalam rumah dia dah. Jadi kita yang rumah jauh ataupun kita mari daripada tempat yang jauh ni, maka kita kena salat rawatib sebolehnya di masjid lah. Kalau nak balik tak mari, dia tak dengar ngajar dah kita ni. Dia balik sampai rumah kena berita perdana lepas maghrib ni, tak tahu mari dah. Ada pula orang ajak minum kopi, kenapa kelik tu nak sembahyang sunat, lepas tu mari pula. Jadi lepas Isya boleh buat macam tu, lepas maghrib tak boleh, lepas Jumaat ni boleh. Nabi kita di sini sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang Jumaat dia balik ke rumah dia sembahyang sunat.
Pengajaran hadis, sunat melakukan sembahyang sunat rawatib selepas Jumaat apabila balik ke rumah, sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Ketika melakukan amalan-amalan sunat yang dituntut oleh syarak, janganlah pula mengganggu amalan-amalan yang wajib, sekalipun amalan-amalan itu sunat muakkad yang sangat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak mana-mana pun, hak wajib dengan sunat mesti kena jaga yang wajib. Cuma timbul di sini 4 rakaat lepas Jumaat. Apakah 4 rakaat di sini seperti zuhur, ataupun 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi? Ini perbahasan ulama. Jadi kita tengok sikitlah, kita belajar tengok apa huraian ulama-ulama hadis syarah pada kitab ini. Dia kata apa? Nabi bersabda, "Iza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Bila kamu sembahyang Jumaat, kena sembahyang sunat 4 rakaat lepas tu. Bukan sembahyang zuhur, sembahyang sunat. Ikhtalafal ulama berbeza pandangan. Dia kata, apakah sunat Jumaat itu 4 rakaat dengan 2 salam, am raka'atani, ataupun 2 rakaat itu bisalam, 2 kali salam lah, 4. Ada setengah ulama kata innaha arba'u rakaat, dia ada 4 rakaat straight macam zuhur. Karena inilah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh fal yusalli ba'daha arba'an, maya 4. Wa ammar raka'atani fahuma fi'luhu. Hak 2 rakaat maya sunat 2 rakaat tadi, itu ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut ulama usul fiqh, dia kata kalaulah perbuatan dengan arahannya 4 rakaat, amalan dia 2 rakaat, maka arahan tu lebih kuat daripada amalan. Arahan lebih kuat daripada amalan. Itu dalam kaedah yang dipanggil ilmu usul fiqh. Jadi ada juga yang mengatakan hiya raka'atani faqat, dia ni 2 rakaat saja, tak ada lebih pada tu. Kerana 2 rakaat ni hadis yang disebut oleh Ibnu Umar dalam kitab kita ni. Ibnu Umar kata falyusalli rak'ataini fi baitihi. Nabi kita sembahyang 2 rakaat di rumah dia. Nak kata apa? Adapun 4 rakaat tu bukan ratibah, sunat tambahan lagi 4 rakaat. Jadi ada ulama kata fassal, menghuraikan di antara, dia kata in shalla fil masjidi, kalau dia sembahyang di masjid sunat Jumaat, dia sembahyang 4. Wa in shalla bil baiti shalla rak'ataini. Kalau sembahyang di rumah dia 2 rakaat. Jadi hak sembahyang masjid kena sembahyang 4 rakaat. Jadi 4 rakaat di situ kata dianya iaitulah dengan 2 salam, tidak macam zuhur. Jadi kita sembahyang 2 rakaat, assalamualaikum, tambah salam satu lagi. 2 salam. Bi rak'ataini arba' rakaat bi salamaini. 4 rakaat tu 2 salam. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau tidak jadi sembahyang zuhur pula. Dia tak ada sembahyang sunat ni, dia 2-2. Lain pada sembahyang witir lah. Jadi kesimpulannya, ada ulama mengatakan 2 rakaat berdasar kepada hadis Ibnu Umar. Hadis Abu Hurairah kata fal yusalli ba'da arba'an, sembahyang 4. Jadi setengah ulama ni beza. Kalau mau sembahyang masjid, sembahyang 4 rakaat. Kalau sembahyang rumah, sembahyang 2. Ada yang mengatakan jadi 2 hak muakkad, 4 lagi tidak muakkad. Jadi kita zaman mutaakhir ini, Abu Anas kata kalau boleh kekal 2 rakaat pun sudah kira alhamdulillah. Zaman orang rajin ni, tamu-tamu lepas Jumaat pun orang duduk cuma mari. Ada makan kambing, kepala kambing hari ni, tu kat lopak ni. Tak ada sembahyang sunat dah. Kata apa? Alhamdulillah lah. Yang penting kita cubalah. Kalau boleh yang biasa dah salat 2 rakaat tu, minggu depan ni tambahlah 2 lagi biar jadi 4. Sekurang-kurangnya masuk juga dalam kepala kita, masuk juga dalam rekod kita hadis Abu Hurairah ni. Nabi kata siapa dia sembahyang Jumaat falyusalli ba'daha arba'an, sembahyang 4 rakaat. Jadi insya-Allah tambahlah, naik taraf sikit. Dia panggil tambah nilai ibadat kita insya-Allah. Jadi kesimpulannya, bab sunat Jumaat ni duduk di mana? Selepas. Kenapa dalam kitab ni dia tak bincang bab sunat sebelum Jumaat? Imam Nawawi rahimahullah taala tak sebut di sini sunat qabliyah, sunat sebelum Jumaat. Kenapa dia tak sebut? Ada sebut sini? Tak sebut, dia sebut selepas. Bab sunatul Jumaat, bab sunat lepas Jumaat.
Sebab apa? Sebabnya zaman Nabi SAW sekali je azan Jumaat. Bila masuk waktu, dia azan Jumaat. Azan tu imam sudah atas mimbar. Mana orang nak sembahyang sunat lagi? Tak ada tempat. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar macam tu juga. Mari zaman Sayyidina Umar kekal dengan satu azan. Zaman pemerintah Sayyidina Osman, orang teramai. Pasar-pasar apa buka hari Jumaat, orang duduk menego situ. Maknanya kalau kita azan pertama tu, orang baru nak mari tak sempat dah. Pasal malaikat ada tulis amalan ni, dia cokok pintu. Orang ni masuk, orang pertama masuk, seolah-olah dia tulis fa'aka'annama qarraba badanah, seolah-olah dia korban seekor unta boleh. Mari saah yang kedua, kumpulan yang kedua mari, boleh seekor lembu, besar lagi. Akhir kali boleh telur. Bila imam naik khutbah nak mimbar, malaikat tutup buku. Dia tutup buku. Tu dia tu suhuf, dia tutup fail dia, masuk dalam masjid nak dengar khutbah. Jadi orang mari pahala tu tak ada. Tak ada pahala mari awal. Pahala maya jemaah dapat, pahala awal tu tak ada. Jadi zaman Sayyidina Osman dia tengok oleh kerana maslahah, orang tak mari, orang lambat mari, dia menyebabkan Sayyidina Osman azan yang pertama belum masuk waktu. Berawal lagi dia. Supaya orang yang duduk di pasar bila dengar azan pertama tu, semua kedai tutup, pasar-pasar pagi tu semua tutup, pasar borong tutup, mari ke masjid belakang. Lepas tu barulah masuk mimbar. Imam naik mimbar, azan yang kedua. Allahu Akbar. Jadi hari ni pun masalah banyak. Kita duk perhatilah. Azan yang pertama pun tak mari. Azan yang kedua tak mari juga. Khutbah yang kedua baru nak mari. Ataupun terus qamat. Lah, dia duduk luar ya, tak mari tu bukan tak masuk dah. Tak masuk masjid. Nak kata apa? Dunia akhir zaman. Orang tidak mengambil berat kepada pahala dengan dosa. Tak. Mari juga sembahyang jemaah tapi macam tak mari je. Bab istihbabi ja'lin nawafil fil baiti sawa'un ratibah wa ghairiha wal amru bit tahawul lin nafilati min mawdi'il fardhati awil fasli bainahuma bi kalam. Tengok arahan kita sikit ni hari ni. Dia kata apa ni? Bab menerangkan sunat mengerjakan sembahyang sunat di rumah sahaja. Ja'alun nawafil fil bait. Sama ada sunat itu rawatib, sunat ratibah, sunat mengiringi salat, atau yang lain-lainnya. Sunat malam, sunat tahajud, sunat apa? Molek di rumah. Dan wal amru bit tahawuli lin nafilati, dan perintah Nabi SAW agar beredar untuk bersembahyang sunat ke tempat lain daripada tempat-tempat yang digunakan untuk sembahyang fardu. Awil fasli bainahuma bikalam, ataupun menambahkan di antara keduanya sembahyang fardu dan sunat itu dengan bercakap-cakap terlebih dahulu. Jadi bab ni ada 3 perkara. Yang pertama, sembahyang sunat itu baik di rumah. Satu. Jelas tak? Yang kedua, apa dia? Bila nak sembahyang sunat, beralih tempat. Kita sembahyang fardu sini, nak sembahyang sunat, pergi duduk sebelah sana. Pergi duduk belah kiri, belah kanan. Kalau tak ada orang, undur ke belakang sikit atau ke depan. Itu arahan. Tapi kalau kita sembahyang sunat, tempat kita sembahyang fardu, maknanya kita tidak ada fiqh dalam masalah ni. Tidak faham sunnah ini. Dan juga ataupun dia nak pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sunat itu dengan bercakap ataupun bacalah apa-apa zikir yang kita baca. Dia tak nak bersambung di antara fardu dengan sunat itu. Jadi tambah rakaat. Jadi beza. Kita ini memang dah beza dah. Kita zikir, kita apa lagi. Sebagaimana yang telah sedia maklum bahawa amalan-amalan sunat akan dapat menampung kekurangan kepada semua amalan-amalan wajib, sama ada fardu yang fardu yang dilakukan oleh seseorang Islam. Oleh demikian, Islam sangat-sangat menggalakkan kepada seseorang supaya berusaha menambahkan amalan-amalan sunat seperti sembahyang-sembahyang sunat dan lainnya. Itu memanglah. Disunatkan juga melakukan amalan-amalan sunat di rumah, kerana rumah atau tempat kediaman
yang dihidupkan dengan amalan-amalan baik akan dipenuhi dengan kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Nabi kita nak suruh sembahyang sunat di rumah ni kenapa? Nak suruh malaikat rahmat mari ke rumah kita, berkat turun dalam rumah. Jadi dalam rumah kita penuh dengan rahmat. Kalau tidak, siang malam duk bunyi lagu, bunyi muzik, duk ketuk-ketai pagi sampai gelap ni, mana malaikat rahmat nak masuk? Hadis yang pertama, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata, muttafaqun alaih. Maksudnya, sembahyanglah kamu semua. Ini hadis ni. Wahai sekalian manusia, kerana sungguhnya sembahyang yang paling baik dan afdal ialah sembahyang seorang yang dilakukan di rumahnya, kecuali sembahyang fardu 5 waktu dan Jumaat, maka hak ni kena salat di masjid, jangan buat di rumah. Ini hadis Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Thabit. Pengajaran hadis, disunatkan kepada seorang yang hendak melakukan sembahyang sunat di dalam rumahnya sahaja. Kenapa? Kerana ditakuti timbulnya perasaan riak. Takut orang duk tengok ni, kita ni kalau lagi orang tengok, lagi kuat kita salat. Jika mereka melakukan di tempat-tempat orang ramai seperti masjid, surau dan lain-lainnya, mesti ada orang tengok tu, bagus sikit salat tu, kosong lagi, nampak kosong tak? Berkerut dahi-dahi tu duk. Padahalnya nak tunjuk ke orang je, contohlah, bukan semua macam tu, tapi nak tutup pintu fitnah. Yang kedua, orang yang banyak beribadat semasa berada di tempat kediaman akan memberi keberkatan kepada semua ahli keluarganya dan harta bendanya, sehinggalah kepada rumah itu sendiri. Rumah pun gembira bila kita balik semaya di rumah, pasal rahmat mari atas dia. Kalau tidak, rumah benci ke orang ni, bahasa perangai tak semaya ni, berambur pergi daripada rumah hambak orang tak semaya ni, tidak kita tak dengar je, berambak sugi. Hadis yang kedua, wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu fi min salatikum fi buyutikum wala tattakhidha qubura. Nabi kita marah ni. Nabi kata apa? Muttafaqun alaih. Ibnu Umar cerita, Nabi bersabda, tunaikanlah oleh kamu semua akan sebahagian sembahyang sunat di rumah kamu dan tempat kediaman kamu sendiri, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kubur dengan tidak pernah digunakan sebagai tempat sembahyang, tempat membaca Quran dan ibadat-ibadat lain. Kubur ni tempat orang tak orang mati, tempat orang pergi situ nak ingat ke mati, bukan tempat ibadat, bukan orang tempat pergi baca Quran, pergi tempat semaya, pergi tempat zikir atas kubur tak. Maka Nabi kata, mu jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Dia kata tu ada orang tunggu kubur, buat kita ya tu. Nabi tidak suruh sahabat kita tunggu kubur, tak ada. Pasal tahu Nabi kata, la taj'alu, jangan jadikan rumah kamu ni seperti kubur, sebab kubur itu bukan tempat ibadat. Jadi nak suruh beza rumah dengan kubur, maka kita kena pergi semaya, kena pergi jadikan salat kita di mana? Di rumah kita, salat sunat kita. Hadis Bukhari Muslim. Pengajaran hadis, Islam sangat menggalakkan kepada umatnya agar mengisi aktiviti itu maksudnya kerja buatlah keagamaan di tempat duduk mereka, di rumah-rumah mereka. Buat di rumah kita program-program yang banyak. Seperti semayang fardu, maya fardu dok ni, maya sunat ni, maya fardu kena maya di masjid, jangan salah tika. Dan ibadat yang lain, tak maya fardu tak ada bos. Maya fardu untuk orang perempuan tak apa, orang laki-laki tak, maya fardu di masjid, kena betul fakta. Yang kedua, rumah-rumah dan tempat kediaman yang tidak pernah digunakan sebagai tempat ibadah dianggap sebagai kubur. Rumah ni kubur yang terpencil lagi sunyi daripada segala kebajikan dan ibadat, di mana penghuninya tidak akan mendapat keberkatan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Berapa banyak kubur lah ni? Kalau kita cek rumah-rumah orang Muslim hari ni, setarahnya kubur belakang. Lebih teruk pada kubur lagi. Kubur tak ada orang pergi, senyap sunyi dekat kubur dalam hutan. Kubur kita tak apa dekat dengan masjid. Kubur jauh-jauh dalam hutan, tak ada orang pergi, senyap sunyi, tapi tak ada maksiat situ. Atas rumah kita dah lah kubur, maksiat pula banyak. Tidak maksiat. Dia tengok cerita karut pagi sampai gelap. Saya tengok berita ya, berita pemberita tutup aurat ke tak? Tak tutup aurat.
Tidak tengok berita. Tengok sekali dengan tuai-tuai lah jawab dia, tuai berita tu. Balu pustaka belaka tu. Yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu semua telah menyempurnakan sembahyangnya di masjid, tengok, maka hendaklah dia melakukan sembahyang-sembahyang sunat yang lain di rumahnya. Kena klik mahaya rumah. Kerana sungguhnya dia akan memberi keberkatan dan kebaikan kepada penghuni rumah berkenaan. Boleh tak boleh kita pakat balik mahaya rumah belaka? Tapi kalau yakinlah, kalau yakin balik tak semaya, semaya di masjid. Jangan terus tak buat. Saya pula ke sunat yang baik, sunah yang besar tu. Pengajaran hadis, mana-mana rumah dan tempat kediaman yang penghuninya sentiasa beramal dengan kebajikan dan perintah syarak seperti sembahyang, fardu dan sunat, puasa dan lain-lain, akan mendapat keberkatan dan kebaikan kepada rumah itu sendiri dan semua penghuninya. Hak fardu tu kita kata tadi kepada siapa? Untuk orang wanita duduk maya di rumah dia. Kalau maya wanita rumah tak maya juga, habis sekali dengan dia masalah. Yang kedua, sesungguhnya sembahyang fardu dan sunat merupakan senjata, memang senjata, dan penawar kepada seseorang ketika berhadapan dengan berbagai-bagai kemungkaran, kejahatan daripada manusia dan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah apa saja benda yang kita buat, semaya ni adalah merupakan senjata penawar. Orang yang tak semaya, orang yang banyak masalah. Orang yang tak semaya, orang yang banyak kena gangguan-gangguan, sama ada gangguan makhluk atau gangguan jin dan sebagainya, kerana orang ini jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keempat dalam bab ni, wa an Amr bin Atha anna Nafi'a ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib ibn Yazid. Hadis ni panjang. Anna Sa'ib ila Yazid ila Sa'ib ibn Yazid ibni ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyatu fi salati faqala na'am sallaitu ma'ahul jum'ata fil maqsurati falamma sallama al-imamu qumtu fi maqami fasallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta iza sallaita al-jum'ata fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika an la nusila salata bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Ada ni agak panjang sikit, kita perlu teliti cerita dia. Jadi daripada Amr bin Atha bahawa Nafi' bin Jubair menyuruhnya pergi berjumpa dengan As-Sa'ib bin Yazid, iaitu saudara laki-lakinya daripada adik-beradik perempuannya yang bernama Namir, yang telah bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang pernah dilihat daripada Muawiyah mengenai sembahyang. Panjang cerita ni. Dia ni tengok sahabat ni Muawiyah. Maka berkatalah As-Sa'ib, ya, aku memang pernah bersembahyang berjamaah bersama dengan Muawiyah di masjid. Ketika imam sudah memberi salam, imam bagi salam, aku pun terus berdiri lagi di tempat itu untuk menunaikan sembahyang sunat sehingga selesai. Jadi lepas bagi salam, Assalamualaikum, terus salam. Kemudian setelah beliau masuk ke rumahnya, lalu ia menyuruh aku berjumpa dengannya. Bila masuk rumah dia terpanggil Nafi' bin Jubair, siapa dia ni? Yazid ni. Kemudian ia bertanya, jangan kamu lakukan lagi sembahyang sunat di masjid seperti yang telah engkau lakukan tadi itu. Jika engkau telah bersembahyang Jumaat, maka janganlah engkau bersambungkan pula dengan sembahyang sunat di tempat itu.
Jadi kalau kita semaya fardu sini, jangan semaya sunat di tempat yang sama. Kita kena pindah tempat atau balik ke rumah. Jangan semaya sunat di tempat yang sama. Sehinggalah engkau bercakap-cakap dahulu ataupun keluar ke tempat lain, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berbuat demikian, iaitu dengan tidak menyambung terus sembahyang fardu dengan sunat, melainkan kita bercakap dahulu ataupun keluar ke tempat lain. Hadis Muslim. Pengajaran hadis ini yang pertama, sunat menceraikan, memisahkan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat yang lain dengan bercakap-cakap terlebih dahulu ataupun keluar daripada masjid balik ke rumah dan lain-lainnya. Yang kedua, Islam sangat memandang mulia kepada orang yang rajin melakukan amal ibadat, sama ada di masjid, di rumah, di pejabat dan lainnya, kerana semua tempat tersebut akan mendapat kebaikan dan keberkatan dengan amalan baik yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dalam hadis kita ni jelaslah kepada kita bahawa sunnahnya, memang ada hadis lain lagi, sunatnya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat sunat, maka dia berpindah tempat. Jadi tak boleh kita duduk di tempat yang sama. Tidaklah kata sampai mereka haram, tapi tidak mengikut sunnah. Jadi kalau nak sembahyang sunat, kita pindah tempat. Sama ada kita bercakap ataupun pindah tempat atau balik ke rumah dia. Jadi para ulama yang dalam huraian dia kata apa? Dia kata pindah tempat pergi duduk lain. Kalau kita sembahyang depan, imam duduk belakang atau ke depan kalau masjid luar. Yang pentingnya dia nak jangan sambung dua tu. Itu di antara arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sunnahnya kita belajar. Jadi sebaik-baik pindah tempat tu untuk sembahyang sunat, pergi ke mana? Balik ke rumah. Sebaik-baik sembahyang itu. Tapi kalau kita rasa balik ke rumah menyebabkan kita tak boleh mari, maka kita kekalkan di sini. Jadi kita baru saja selesai bab kita ni, bab sembahyang sunat rawatib. InsyaAllah bab yang seterusnya kita akan masuk dalam babul hasi ala salatil witri, bab menggalakkan supaya melakukan sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir dan sembahyang sunat duha ni kita akan bincang secara panjang di dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.